السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara penerbit bersama Hadi Syarudin, ikhwati fillah, saudara-saudari ini kasih kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kuliah lalu kita telah pun membincangkan ayat-ayat yang penghabisan daripada surah Taha. Masih lagi ada perkara yang nak kita bincangkan di sini, nak menarik perhatian tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, iaitulah pada ayat 134 dengan 135. Masih lagi ayat yang penghabisan pada surah Taha ini berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlaknahum bi'adzabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza. Qul kullum mutarabbisun fatarabbasu fasata'lamuna man ashabus sirati sawi wa man ihtada. Dan sekiranya kami binasakan mereka dengan satu azab sebelum Al-Quran ini turunkan, tentulah mereka berkata, wahai Tuhan kami, mengapa tidak engkau utus seorang rasul kepada kami, lalu kami mengikuti ayat-ayatmu sebelum kami menjadi hina dan rendah? Katakanlah, masing-masing kita menanti, maka nantikanlah oleh kamu sekalian, maka kamu kelak akan mengetahui siapakah yang menempuh jalan lurus dan siapa yang telah pun membawa petunjuk, siapa yang telah pun mengikut petunjuk. Ikhwati billah, saudara-saudari, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dalam ayat yang terakhir ini, dua ayat yang terakhir ini, sekiranya kami binasakan mereka dengan satu azab, iaitu sebelum kami utuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurunkan Quran kepadanya, tentulah mereka akan mengatakan kepada Allah ketika dihadapkan nanti, mengapa tidak engkau utus seorang rasul kepada kami ya Allah, lalu kami ikuti ayat-ayatmu yang dapat mengajak kami kepada tauhid, keimanan dan amal saleh sebelum kami menjadi betul-betul hina dan rugi dan neraka jahanam. Bukanlah satu hal yang mustahil tuan-tuan jika mereka akan mengatakan perkara itu. Tapi mengapa mereka tidak beriman dan mengikuti ayat Allah, kemudian mengamalkan isinya berupa petunjuk sebelum datang azab pada mereka? Ini soalan Allah SWT pula. Selepas dah diutuskan Nabi Muhammad Al-Quran, tentulah tidak boleh lagi berhujah dengan hujah yang dijangkakan itu, kerana semuanya telah terang jelas. Bagaimana kamu nak menafikan lagi? Dalam kes ini tuan-tuan, melalui tafsir Ibn Jarir Tabari, sebuah riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, nanti hari kiamat akan ada 3 golongan yang memohon kepada Allah SWT pertimbangan terhadap azab yang nak dikenakan kepada mereka. Iaitu yang pertama, seorang yang hidup pada fatrah, ahlu fatrah. Ahlu fatrah ni maknanya orang yang hidup sebelum ataupun dalam tempoh tiada perutusan Nabi, antara seorang Nabi dengan yang lain. Umpamanya orang duduk dekat Eskimo, jauh, tak ada Nabi diutuskan kepada mereka, mati bagaimana? Tak ada sebarang petunjuk daripada Allah SWT untuk mereka dengan putusan Rasul. Ada perbincangan yang panjang lah tuan-tuan di kalangan para ulama' yang mengatakan bahawa golongan yang membawa agama kepercayaan dipegang orang sampai sekarang, sebahagiannya mungkin merupakan para Nabi dan Rasul. Perkara ini ada dibincangkan dalam majalah Al-Ustaz sebagai contohnya tuan-tuan. Soalan dikemukakan kepada orang alim, benarkah Confucius seseorang Nabi? Adakah yang bawa Mahatma apa itu, yang bawa Buddhis itu bukan seorang Nabi? Allahu'alam. Ada di kalangan, memang di kalangan pemikir Islam yang mengatakan seperti itu. Namun bila kita usul periksa, kajian menunjukkan bahawa agama yang dibawa oleh mereka itu tak ada pun yang menjurus kepada tauhid. Semuanya menjurus kepada pemikiran, mengajak kepada menjadi baik. Baik berasaskan apa tuan-tuan? Perbincangan ini panjang tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kalaulah benar mereka merupakan Nabi, mengapa dalam ajaran dibawa itu ada sikit pun sama dengan Islam ya tuan-tuan? Berbanding dengan Nasara ataupun Yahudia, masih banyak lagi persamaan dalamnya walaupun telah diselewengkan. Tapi kalau kita perhatikan dalam ajaran-ajaran lain itu, Allahu'alam, perbincangan ni panjang, tak mampu nak dicakupi dalam satu dua punya cerita.
1 jam, 2 jam punya cerita. Dia perlu pada kajian yang mendalam. Tapi yang pentingnya 3 orang manusia yang akan membangkang di depan Allah Subhanahu Wa Taala kelak, iaitu yang pertama, orang yang hidup waktu tiada putusan Nabi. Contohnya orang yang duduk dalam Kutub Utara, orang Eskimo, duduk dalam iglu ni tuan-tuan, jauh, tak ada putusan Nabi di situ. Yang kedua orang gila, yang ketiga anak kecil. Orang gila akan berkata, ya Allah, kenapalah saya tidak ada akal waktu di dunia dahulu yang menjurus membawa saya kepada Islam. Kalau saya ada akal, tentulah saya akan ikut Islam. Manakala seorang yang mati sebelum adanya putusan Nabi, ataupun dalam tempoh tiada putusan Nabi itu, dipanggil sebagai Ahlul Fatrah. Dia berkata, ya Allah, kalaulah ada Nabi diutuskan kepadaku pada waktu itu, tentulah aku akan jadi orang yang paling taat kepadamu. Lalu Nabi telah pun membaca, ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengenakan azab sehinggalah kami mengutuskan Rasul kepada mereka. Manakala anak kecil, boleh tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, seorang budak kecil, dia akan berkata, ya Allah, waktu Islam datang saya belum ada akal yang membantu saya untuk buat keputusan, saya masih kecil. Maka api neraka pun diangkat untuk mereka. Saya dikatakan kepada mereka, masuklah kalian semua dalam neraka itu. Kemudian Nabi melanjutkan lagi tuan-tuan, maka dari mereka ada yang masuk ke dalam neraka, iaitulah yang telah Allah ketahui bahawa dia tidak akan mengikuti kebenaran itu. Dan ada pula yang selamat, iaitulah Allah SWT telah mengetahui dengan ilmunya yang maha meluasi segala sesuatu bahawa dia akan mengikuti kebenaran. Sekiranya orang gila ni diberi akal, ataupun seorang yang duduk pada zaman fatrah ini, ahli fatrah ini, diutuskan Rasul, tentu dia akan beriman semuanya dengan ilmu Allah SWT. Dan bagi anak itu, sekiranya Allah SWT memang mengetahui dia merupakan seorang yang beriman kepada Allah SWT, kalau dia sudah memiliki akal, maka bagi mereka semua ni merupakan syurga Allah SWT. Selamat daripada seksa Allah SWT. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Jarir ketika mentafsirkan ayat yang sedang kita bincangkan sekarang tuan-tuan. Pada tabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza. Mengapa tak utuskan Rasul kepada kami, Allah, lalu kami ikuti ayat-ayatmu sebelum kami menjadi hina dan menjadi rendah. Ikhwati fillah, dan ayat ini juga telah kita bincang kepada kuliah terdahulu, menyebabkan di kalangan umat Islam yang sesat, mereka telah pun menjadi Mu'tazilah dengan dakwaan bahawa Allah SWT tidak menciptakan melainkan perkara yang baik sahaja, mana yang buruk ni dibuat oleh manusia. Sedangkan kita Ahlus Sunnah, semuanya dalam ketetapan Allah SWT, tetapi dengan pilihan kita, dan ilmu Allah menguasai segala-galanya. Telah kita huraikan pada kuliah yang lalu, penting umat Islam untuk mengetahui di kalangan mereka yang mendakwa Islam tapi tersilap, masuk ke dalam firqah yang sesat. Seperti contohnya tuan-tuan, Qadianiyah. Qadianiyah ni sebenarnya bila diperhatikan lanjut pada akarnya, seperti kajian Abul A'la Al-Maududi tentang Mahiyal Qadianiyah. Begitu juga dalam satu karangan tulisan Ustaz Muhammad Khair Al-Qadiri, seorang ulama dari India, Al-Qadianiyah Matiyatul Isti'mar Al-Baghid, mengatakan bahawa Qadianiyah ni sebenarnya satu cara penjajahan oleh British kepada rakyat India. Mereka berusaha untuk menghancurkan Islam, penguasaannya, kekuasaan Islam, pengaruh Islam di sana. Islam pernah tertegak di India, walaupun orang Islam bukanlah majoriti, tapi mereka telah pun mengutuskan keamanan sejagat untuk seluruh benua India itu. British menjadi takut, lambat laun kalau tak diambil tindakan, nanti orang-orang India akan masuk Islam. Lalu mereka telah pun membuat satu perancangan teliti, strategi yang sangat dengki, penuh dengan kedengkian dan busuknya hati mereka, mewujudkan Qadianiyah. Qadianiyah ini sebenarnya merupakan ejen British untuk melemahkan umat Islam di sana. Itu sebab dalam satu kajian yang dibuat oleh Syekh Muhammad Khair Al-Qadiri ini, mengatakan salah seorang daripada pemimpin besar Qadianiyah ni, dia telah pun menulis dalam bukunya, menceritakan bila dia dihantar pergi ke Rusia untuk satu tindakan, maka dia berkata, aku telah berada di sini untuk menjaga kepentingan Ahmadiyah. Ahmadiyah ni Qadianiyah lah tuan-tuan, dan kepentingan kerajaan British, kerajaan Britain, the Great Britain pada masa itu. Lalu aku telah pun menjalankan kerja-kerja perisikan di sini untuk kepentingan kerajaan Britain. Dengan sebab itu orang Rusia telah menyangkakan aku ni merupakan seorang mata-mata, seorang jasus Inglizi. Jasus maknanya seorang mata-mata English. Lalu mereka telah memenjarakan aku. Orang Rusia dia pandai tuan-tuan.
Lihat orang ni berpura-pura berdakwah Islam padahal dia bukan berdakwah Islam. Dia sebenarnya sedang mencari, dia memasuki Rusia untuk menjadi ejen mencari perkara-perkara tertentu yang boleh didedahkan kepada British, kerana pada masa itu persengketaan di antara kuasa-kuasa besar dunia. Jadi orang Rusia pun tahu bahawa sebenarnya ini yang namanya Muhammad Amin Khan ini, dia bukanlah seorang Islam yang sebenar. Dia merupakan seorang ejen British. Terbukti dalam banyak perkara yang berlaku pada masa itu yang menunjukkan bahawa Qadianiyah ni tugasnya untuk membantu British memecah belahkan persefahaman yang ada di kalangan umat Islam pada masa itu. Maka tak ada gunalah tuan-tuan, ini boleh kat sekalian, dalam kita sebagai ahli sunnah pun dengan perbezaan-perbezaan perkara furuk menyebabkan kita saling memfitnah satu sama lain, menuduh satu sama lain. Yang lemahnya adalah umat Islam itu sendiri. Sedangkan kita memahami perkara-perkara yang berlaku perbezaan pandangan itu amat sedikit. Ia merupakan dari sudut lafziahnya, ia merupakan perkara-perkara bersifat furuknya, usulnya tetap sama. Perkara itu tetap menjadi pegangan kita dari sudut tauhid akidahnya. Perbezaan pengajaran, pendekatan tidak seharusnya menjadi sebab untuk kita bersengketa. Kerana yang untung di sebalik persengketaan ini tuan-tuan adalah British, adalah kuasa-kuasa yang ingin menekan umat Islam, kuasa-kuasa yang benci melihat umat Islam bersatu. Harus kita pelajari sejarah, kerana ayat ini punya kaitan rapat dengan perkara yang menyebabkan munculnya ajaran-ajaran di kalangan umat Islam sendiri yang di belakangnya sebenarnya merupakan golongan kafir, golongan kufar yang ingin melihat kehancuran umat Islam itu sendiri. Kemudian ayat yang terakhir daripada surah Taha ni, Allah SWT menggunakan satu ayat yang merupakan qul kullu mutarabbisun fatarabbasu fasata'lamuna man ashabus siratis sawi wa man ihtada. Lihat ayat digunakan Allah SWT di sini. Katakanlah, masing-masing kita ni menanti, maka nantikanlah oleh kamu sekalian, maka kelak akan mengetahui siapakah yang menempuh jalan lurus dan siapakah yang telah mahu petunjuk. Perkataan tarabbus ni tuan-tuan, fatarabbasu, mutarabbis diambil perkataan rabs. Rabs, alif ra ba sad, yang membawa makna penantian. Penantian ni sama ada bersifat positif ataupun negatif. Contohlah kita lihat negara umat Islam yang bergolak satu masa dahulu, negara Mesir. Di kalangan yang memusuhi kerajaan melihat, menanti dengan penuh kesungguhan, tak sabar-sabar nak lihat cahaya datang selepas kegelapan yang menguasai negara Mesir itu. Manakala yang menyokong kuat kerajaan yang zalim itu sendiri pun merasa tak sabar-sabar nak melihat negara mereka, pemimpin mereka berkuasa balik semula. Ini mana tarabus. Masing-masing mengharapkan kebaikan untuk mereka. Orang baik mengharapkan kebaikan sampai untuk menyelamatkan mereka. Orang jahat pun mengharapkan kejahatan terus berlaku supaya mereka terus memiliki kekuasaan untuk menganiaya mereka yang zalim. Ini makna yang Allah Taala kehendaki, tarabus. Qul kullu mutarabbisun fatarabbasu. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tarabus, menanti-nanti melihat kemenangan untuk datang, dan golongan yang anti baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pun menanti-nanti bilakah mereka akan menghancurkan pengaruh Nabi Muhammad SAW dan menghancurkan Islam sekaligus. Dan itu penggunaan kata ini mengandungi makna penantian berita gembira buat orang beriman dan ancaman bagi para penentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fasata'lamun, kamu akan mengetahui. Dapat kita fahami bahawa pengetahuan itu akan mereka dapati dalam kehidupan mereka di dunia lagi, sama ada seksa ataupun kekalahan dalam peperangan yang berlaku pada mereka, sampai mereka sedar betapa pentingnya mengikuti Nabi Muhammad SAW supaya tidak rugi lagi sekali ke akhirat. Ataupun boleh jadi juga pengetahuan yang dimaksudkan di sini mereka akan dapati dalam kehidupan di akhirat kelak, baru tahu. Fasata'lamun, fasata'lamun sama ada mustaqbal qarib atau mustaqbal ba'id. Kalau sin ni merujuk kepada mustaqbal, satu benda yang akan berlaku, sama ada perkara tersebut berlaku dekat ataupun akan masa yang panjang sampai mereka dah mati, barulah mereka akan melihat kebenaran terpampang di depan mata mereka. Jadi demikianlah tuan-tuan, kalau kita perhatikan daripada awal surah Taha bertemu dengan akhirnya, kaitannya amat menarik sekali. Kalau dahulu kita belajar pada permulaan surah Taha, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Taha
Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Lihat, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Perhatikan, kami tidak menurunkan Quran ini kepada Muhammad supaya engkau menjadi susah akibat ditolak oleh orang kafir. Kami tidak menurunkannya dalam situasi apapun melainkan sebagai peringatan buat orang yang takut. Sekarang penutup surah ni seakan-akan menjelaskan kepada kita, adapun mereka yang tidak takut, maka katakanlah kepada mereka bahawa mari masing-masing kita menanti kesudahan kita. Kelak kamu akan mengetahui siapakah yang menempuh jalan yang lurus dan siapa pula yang mendapat petunjuk daripada Allah SWT. Jadi di hujung ni tuan-tuan, akhir kata menurut Imam Al-Biqai menunjukkan bahawa Allah SWT yang Maha Berkuasa tidak menyegerakan seksa kepada para penerhaka, memberi mereka kesempatan untuk berfikir dan bertaubat. Bukankah tujuan tema utama surah ni tuan-tuan, seperti yang telah kita jelaskan awal dahulu, adalah penyampaian tentang penangguhan jatuhnya ancaman kepada masyarakat Mekah yang diajar beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka menolak. Jadi begitu cantik kaitan di awal surah dengan akhirnya, kaitan yang sangat rapat. Kita dapat lihat di sini kesatuan dari sudut mesej tema yang dikemukakan di surah Taha. Tak lain tak bukan mengajak kepada tauhid, mengajak kepada keimanan pada Allah SWT, mengambil pengajaran terhadap peristiwa-peristiwa berlaku, putusan Nabi Musa sebagai contoh. Moga Allah beri kefahaman kepada kita, kekuatan untuk mengamalkan tuntunan ini. Turun sebenarnya untuk kita, bukan turun untuk satu masa dahulu kita baca sebagaimana kisah-kisah yang pernah kita baca dalam hidup. Tidak setakat itu, bahkan amalan untuk diri kita itu yang paling utama. InsyaAllah tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, dengan ini tamatlah kita mengkaji bersama-sama surah Taha. Moga-moga Allah SWT beri kepada kita kemampuan untuk melanjutkan surah-surah yang lain. Moga Allah hidupkan kita dengan Quran, matikan kita dengan Quran, dan bangkitkan kita di akhirat dengan penuh kebanggaan sebagai ahli Al-Quran. Allahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.